Assalamualaikum dan salam Ramadan buat semua. Kami dari kumpulan 2, tutorial B, akan membentangkan tajuk pembentangan kami iaitu 5 prinsip mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya. Saya, Izzah Zahrina binti Abdul Wahab, dan 2 orang lagi rakan pembentang saya iaitu Siti Nurfarihah binti Aliham dan juga Nur Zalikha binti Rizwan. Paparan skrin tersebut menunjukkan antara 3 responden yang telah membantu kami dalam melengkapkan tugasan pembentangan pada kali ini. Sebelum kami mengupas lagi tentang 5 prinsip mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya, di sini saya akan kongsikan apa yang dimaksudkan dengan perkahwinan. Perkahwinan bermaksud himpun, dari segi bahasa bermaksud himpun atau cantum. Dan dari segi syarat pula bermaksud akad atau ijab kabul yang menghalalkan di antara lelaki dan perempuan hidup bersama serta menghalalkan lelaki dan juga perempuan melakukan persetubuhan. Seperti dari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau isteri dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat? Firman Allah ini telah dipetik daripada surah An-Nahl ayat 72. Ini adalah antara 5 prinsip mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya yang telah kami perolehi daripada responden. Antaranya iaitu komunikasi, kasih sayang, saling menghormati, bertolak ansur antara pasangan dan juga kejujuran. Prinsip yang pertama iaitu komunikasi. Komunikasi ditakrifkan sebagai satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea dan fikiran seseorang individu atau sekumpulan yang lain. Dalam konteks perkahwinan, komunikasi iaitu berkenaan dengan antara perpindahan maklumat antara suami dan juga isteri. Komunikasi positif mampu membentuk sebuah hubungan yang baik antara pasangan suami dan isteri. Komunikasi negatif akan menyebabkan suami dan isteri sentiasa berada dalam konflik rumah tangga. Pasangan akan cenderung dengan menggunakan gaya komunikasi sebelum berkahwin yang kebanyakannya bersifat mengelak, cepat menghukum dan juga suka menyalahkan. Seterusnya iaitu isu-isu yang wujud dalam perhubungan suami isteri ialah isu komunikasi di mana pasangan gagal mendengar, menunjukkan corak komunikasi yang berkesan dan pasangan gagal dalam menyelesaikan masalah. Menurut Hasanah Cik Ismail, dalam bukunya Panduan Membentuk Istana Bahagia, beliau menyatakan kestabilan rumah tangga pada zaman ini menuntut pasangan suami isteri cekap dalam kemahiran berkomunikasi supaya segala perbezaan pendapat dan kehendak dapat diselaraskan dan diselesaikan dengan baik. Apabila suami dan isteri berkomunikasi dengan baik, maka tindak balas negatif seperti krisis rumah tangga dan masalah dapat ditangani dengan mudah. Namun, jika sebaliknya, maka akan terjadinya konflik-konflik yang akan menyebabkan pergaduhan, perselisihan faham dan lebih teruk lagi akan boleh menyebabkan perceraian. Seterusnya kita pergi kepada prinsip yang kedua dalam mengekalkan perkahwinan yang berjaya iaitu kasih sayang. Firman Allah SWT dalam surah Al-Rum ayat 21 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu daripada jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Kasih sayang merupakan faktor utama untuk menimbulkan
persekitaran yang ceria dan harmoni dalam rumah tangga. Perasaan kasih sayang boleh ditunjukkan melalui pertuturan, perlakuan, pergaulan, sentuhan dan belayan antara suami isteri. Mawaddah dari segi bahasa bermaksud keinginan kepada sesuatu. Tetapi dalam konteks ayat 21 dalam surah Al-Rum tadi, ia bermaksud kecintaan yang tinggi. Jika seorang lelaki dan seorang perempuan tidak mempunyai rasa kasih sayang, maka perkahwinan tidak akan berlaku. Oleh itu, sifat kasih sayang ini perlulah sentiasa diperbaharui supaya dapat mengekalkan perkahwinan yang berjaya. Antara contoh ataupun situasi yang kita boleh lihat cara bagaimana suami isteri berkasih sayang apabila seorang suami berada di tempat kerja, lalu dia terkenangkan akan isterinya di rumah dan menghantar mesej melalui telefon bimbit dengan mengatakan bahawa dia rindu kepada isterinya. Begitu juga dengan isterinya. Di sini kita boleh lihat bahawa perasaan kasih sayang antara suami isteri boleh ditunjukkan melalui pertuturan walaupun ia dilakukan secara dalam talian. Oleh itu, perasaan kasih sayang ini hendaklah sentiasa dipupuk dalam apa jua keadaan sekalipun agar dapat menimbulkan persekitaran yang ceria dan harmoni dalam rumah tangga. Seterusnya, prinsip yang ketiga adalah saling menghormati. Sebagai ketua keluarga, suami hendaklah melayani isteri dengan baik, iaitu sentiasa bermesra, berlemah lembut, menjaga kebajikan dan menghormati isteri. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 19 bermaksud, dan bergaullah dengan mereka, yakni isteri-isteri, menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Kerana boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Rasulullah SAW juga bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling banyak akhlaknya, dan orang yang paling baik antara kamu ialah orang yang paling baik terhadap isterinya. Baginda juga bersabda, sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap isterinya, dan akulah yang paling baik terhadap isteriku. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Di sini kita boleh lihat bahawa cara seorang suami menghormati seorang isteri adalah dengan memahami ataupun menerima kelebihan dan kelemahan isterinya. Seterusnya, taat dan patuh perintah suami merupakan salah satu cara untuk seorang isteri menunjukkan rasa hormat kepada suami. Selagi ia tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka tanggungjawab utama seorang isteri itu adalah mentaati suami dalam segala urusan seperti meminta izin untuk keluar rumah, menutup aurat dan menjaga maruah sebagai seorang isteri. Sabda Rasulullah SAW, jika aku boleh memerintahkan seseorang itu untuk sujud kepada seseorang, sudah pasti aku perintahkan seorang isteri untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Berdasarkan hadis ini jelas menunjukkan seorang isteri wajib hormat kepada suami dengan mentaatinya sebagai ketua keluarga. Walau bagaimanapun, ketaatan tersebut hanyalah kepada perintah suami yang tidak bercanggah kepada syariat Islam. Seterusnya kita teruskan kepada prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat ialah bertolak ansur antara pasangan. Bertolak ansur merupakan sifat yang sangat penting dalam hubungan antara suami dan juga isteri. Namun begitu, bertolak ansur ini juga merupakan sifat di mana seseorang itu tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, malahan ia juga memikirkan orang yang berada di sekelilingnya. Seterusnya, setiap pasangan mestilah terapkan sikap bertolak ansur dalam hubungan kerana sifat tersebut akan melatih kita dan juga pasangan untuk sentiasa sabar dalam menyelesaikan masalah. Ini merupakan contoh yang berkaitan dengan bertolak ansur. Yang pertama ialah saling berkongsi tanggungjawab dalam rumah tangga. Yang kedua ialah menerima pandangan dan nasihat daripada pasangan.
Dalam surah Al-Qalam ayat 9 juga bermaksud mereka suka kalaulah engkau bertolak ansur menurut kemahuan mereka, supaya mereka juga bertolak ansur berlemah lembut pada zahirnya terhadapmu. Prinsip yang kelima ialah kejujuran. Dari segi bahasa Arab, kejujuran disebut juga as-sidq. Kejujuran ini merupakan perilaku yang sangat mulia. Jujur juga bermaksud berkata yang benar antara lisan maupun hati kita. Dari segi bahasa, jujur juga bermaksud perkataan yang sesuai dengan realiti dan juga keadaan yang sebenarnya. Seterusnya, kata kejujuran secara etimologi ini juga berasal dari kata jujur yang memiliki banyak maksud. Antaranya ialah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus dan juga ikhlas. Namun begitu, dari sudut istilah, jujur ataupun as-sidq bermaksud berita dan kenyataan yang terjadi sebenarnya bersesuaian, sedangkan berbohong ataupun al-kazab ini bererti sebaliknya, iaitu tidak adanya kesesuaian antara berita dan juga kenyataan yang terjadi sebenarnya. Namun begitu, dalam agama Islam ini juga Allah telah memerintahkan umatnya untuk berkata benar, iaitu bercakap dengan sejujurnya. Rasulullah SAW juga telah menekankan bahawa kejujuran ini akan dapat membawa kepada kebaikan dan memberi ketenangan kepada dirinya sendiri. Meskipun kejujuran ini pahit, akan tetapi kejujuran itulah yang akan menenangkan hati seseorang kerana berkata yang benar lebih baik daripada menyembunyikannya. Seterusnya, daripada prinsip kejujuran ini juga kita dapat lihat banyak manfaatnya. Antaranya ialah mendapat redha daripada Allah SWT. Apabila kita bersikap jujur terhadap isteri kita, sudah pasti Allah akan menyayangi kita. Yang kedua ialah hidup akan merasa damai dan tenteram bersama pasangan. Setiap pasangan yang berkahwin sudah pasti inginkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Begitu juga dengan isteri yang inginkan suami yang bersikap jujur, yang tidak menyembunyikan sesuatu perkara kepadanya. Seterusnya, memperluaskan pergaulan. Memperluaskan pergaulan merupakan satu perkara yang sangat penting kerana apabila kita bersikap jujur terhadap isteri kita, sudah pasti ahli keluarganya juga akan mempercayai kita kerana kejujuran itulah yang melambangkan identiti kita sebenarnya. Berkata benarlah meskipun ianya pahit. Seterusnya, daripada surah Al-Baqarah ayat 42 bermaksud, dan janganlah kamu campur adukan yang benar itu dengan yang salah dan kamu sembunyikan yang benar itu, padahal kamu semua mengetahuinya. Seterusnya, daripada hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan mendatangkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan menghantarkan orang ke syurga, dan orang yang berlaku jujur itu ditetapkan oleh Allah sebagai as-sidq. Dan sesungguhnya bohong itu akan mendatangkan kepada perbuatan dosa dan perbuatan dosa akan menghantarkan orang ke neraka, dan orang yang berbohong akan ditetapkan oleh Allah sebagai pendusta. Kesimpulannya, prinsip keluarga yang bahagia ini sangat diperlukan antara suami dan juga isteri dalam menjayakan keluarga yang harmonik. Institusi kekeluargaan ini sangat penting dalam pembentukan masyarakat dan juga pembinaan negara kerana keluarga yang bahagia merupakan keluarga yang mampu mewujudkan ketenangan dan juga kemantanan hidup bersama, berasaskan kepada hubungan baik dan rasa kasih sayang antara satu sama lain. Perkahwinan yang mengamalkan prinsip akan membawa ke arah kebaikan dan menjamin perkahwinan yang berjaya dan hidup dalam keadaan keluarga yang bahagia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.